Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid As-Sadiqin, kepada pengurusi AJK, imam-imam Bilal-Bilal dan hadirin dan hadirat semua yang sudi hadir bersama saya pada malam ini untuk memperdengarkan satu tazkirah ataupun satu kuliah maghrib, iaitu diberi tajuk pengenalan kepada dakwah. Sebelum saya pergi ke topik saya terlebih dahulu ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Fadli Burhan. Saya berasal daripada Singapura. Dan alhamdulillah, saya sedang berjelajah dengan dua orang sahabat saya, iaitu Brother Lim Jui Sun dan juga Brother Ben Ui Cui Beng di Kelantan ini selama 3 hari untuk membuat program-program untuk memberi sedikit pencerahan mengenai apa itu dakwah. Dan alhamdulillah juga saya merupakan seorang yang boleh dikatakan seorang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya lahir sebagai seorang Muslim tetapi saya mengaku saya berhijrah kepada jalan Allah. Mengapa? Walaupun saya ini lahir dalam sebuah keluarga yang keluarga Islam, tetapi pada peringkat awal hidup saya itu saya tidak didedahkan kepada ilmu agama. Malah kita hidup ni, kalau orang kata tu, kita ikut apa yang ada di sekeliling kita. Jadi secara tak langsung itu saya terpengaruh dengan apa yang di keliling saya tu. Saya tidak mempraktikkan Islam. Dan alhamdulillah, lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu, saya diberi Allah Subhanahu Wa Taala satu nikmat yang tidak ada tandingannya, iaitu nikmat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa pentingnya hidayah ini bagi saya? Seolah-olah saya nampak jelas sekali apa sebenarnya tujuan hidup saya di muka bumi ini dan siapakah diri saya dan siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dan insya-Allah saya ingin berkongsikan juga apabila sedikit latar belakang saya bekerja dengan satu badan amal ataupun badan amal yang membuat kerja-kerja dakwah yang berpusat di London ataupun United Kingdom yang bernamakan IERA ataupun Islamic Education Research Academy. NGO kami ni special sikit. Sebabnya fokus kami 100% dakwah kepada mereka yang belum Islam. Itu fokus kami. Dan alhamdulillah saya sudah pun bekerja dengan mereka selama hampir 1 tahun dan telah pun giat aktif dengan kempen-kempen yang mereka lakukan seluruh dunia selama lebih kurang 4 atau 5 tahun. Dan IERA ini merupakan satu badan amal yang ada tim-tim ataupun kumpulan-kumpulan di seluruh dunia. Dan mereka ini banyak mereka itu banyak ketengahkan street dakwah. Biasa dengar tak? Dakwah di lapangan. Di mana mereka tu turun padang sampaikan mesej Islam itu kepada mereka yang belum Islam. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 2 atau 3 tahun yang lepas, lebih kurang kita ada lebih 200 tim di seluruh dunia yang turun ke padang dari mana US, Canada sampai ke Afrika, ke Europe, ke UK, ke Asia Tenggara, ke Jepun, ke South Korea, semua dengan satu matlamat, iaitu ingin menyampaikan dakwah itu kepada mereka yang belum Islam. Dan alhamdulillah saya juga dapat kesempatan 2 tahun lepas saya dipilih untuk belajar dengan Dr. Zakir Naik di Mumbai selama 45 hari, di mana saya bersama juga rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya, ada juga yang daripada Malaysia 6 orang dan daripada seluruh dunia yang lain adalah lebih kurang lagi, secara seluruhan termasuk diri saya ada 20 orang lah yang telah dilatih oleh beliau dalam ilmu perbandingan agama. Jadi alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang diri saya.
Dan kini saya giat aktif menyampaikan Islam itu kepada mereka yang belum Islam. Dan apabila saya dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya nak kongsikan sedikit ya, bagaimana saya dapatkan. Saya rasa hidayah ni dia adalah satu perkara yang sangat penting, di mana tidak boleh lagi saya nak nafikan, saya tak nak sampaikan kepada orang lain. Kalau saya nak mengambil satu analogi lah, contohnya, seolah-olah kalau kita cuba bayangkan, kalau kita ada di dalam satu buah rumah dan ada dekat dalam situ ahli keluarga kita, mungkin anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan sejawatan dengan kita, ataupun kenalan kita. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Dan hanyalah kita sahaja yang tahu jalan keluar dia. Selepas itu kita keluar tanpa mengajak mereka, dan mereka tu akhirnya meninggal. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita letak analogi itu kepada diri kita. Contoh saya ambil ya daripada analogi tadi. Bayangkan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala ni telah pemudahkan kita. Lahir-lahir dia dah ada orang azan kat telinga, iqamat kat telinga. Dan kita dapat hidayah Allah tu free of charge. Maksudnya kita dapat hidayah Allah ni lahir-lahir dah Islam dah. Selepas itu kita ada kenalan-kenalan kita yang bukan Islam contohnya. Malah kita ada di dalam kebenaran dan kita tahu bahawa mereka itu menuju ke mana? Menuju ke neraka Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-48. Allah boleh mengampunkan segala dosa-dosa kecuali satu dosa. Dosa apa itu? Syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekarang kita lihat, walaupun saya tahu di Kelantan ini mungkin masyarakat bukan Islam tu sangat sedikit mungkin 5%, lebih kurang gitu 5%. Tetapi bayangkan sekarang informasi yang kita ada, macam mana kita boleh menyambung kepada seluruh dunia. Kita boleh lihat orang luar pun tahu berita pasal Malaysia, dan orang Malaysia pun boleh tahu berita pasal luar. Dan di luar sana tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang di luar sana masih dahagakan apa sebenarnya tujuan hidup mereka, apa itu kebenaran, siapa itu Allah. Ramai lagi yang belum tahu tentang Islam, dan mungkin informasi Islam yang sampai kepada mereka adalah informasi-informasi yang salah. Sebab apa? Maaf kata, kadang-kadang media ni tidak berpihak kepada orang Islam. Maaf katalah. Dan apa informasi yang mereka terima, itulah mereka anggap itulah Islam. Malah agama kita ni sungguh indah sekali. Malah apa yang mereka patut tahu, sebenarnya Islam tidak memperajarkan apa-apa yang mereka lihat itu. Dan apabila saya mula terlibat dengan kerja-kerja dakwah ni, saya dapati orang yang banyak saya jumpa tu, mereka semua juga mencari ketenangan seperti kita. Saya kasih contoh. Bila kita solat tadi maghrib, jiwa kita ni rasa tenang tak? Tenang kan? Jiwa kita tu rasa tenang, aman. Sebab apa? Kita tahu yang kita ni sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala ibadat kita tu kita tujukan kepada Allah. Dan bila kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan apa? Pahala dan ganjaran. Dan insya-Allah Allah janjikan juga kepada kita syurga. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ganjaran yang Allah berikan kalau kita beri di jalan Allah ini, daripada satu benih Allah tumbuhkan 7 rangkai. Dan daripada 7 rangkai itu, setiap rangkai itu tumbuh lagi 100 benih. Dan bayangkan, kalau kita sini siapa pandai maths, berapa sebenarnya Allah nak beri kita ganjaran tu? Kalau kita cantuk kita addkan semua, satu kali kita buat niat ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih 700 lipat ganda. Bayangkan. Dan kalau kita nak ambil percentage dia, ialah 70,000%. Allah beri ganjaran kepada kita. Kenapa Allah berikan kita ganjaran yang besar walaupun kita buat itu sedikit? Sebab apa? Allah nak kita masuk syurga. Setuju tak saya kata? Allah nak kita masuk syurga. Allah tak nak kita masuk neraka. Allah, kalau kita baca selalu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Maha
mengasihani dan sebagainya. Allah inginkan kita semua masuk syurga. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada cerita tadi yang saya bagi tahu, kita itu dah tahu jalan keluar dan rumah itu terbakar dan roboh, dan orang-orang di dalam itu termasuklah ahli keluarga kita ataupun kenalan kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam contohnya, meninggal. Apa agaknya perasaan kita? Kita rasa mungkin sebersalah, mungkin kita rasa sedih. Aku tahu jalan keluar, kenapa aku tak bagi tahu mereka? Dan inilah, kalau kita ambil analogi ini, kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita di dalam agama yang hak, kita ada dalam atas landasan kebenaran, tetapi kebenaran itu mungkin belum lagi kita sampaikan kepada mereka yang di luar sana. Baik, seterusnya kembali kepada topik kita, iaitu pengenalan kepada dakwah. Okey, dakwah ni dia datang daripada perkataan dal, ain, waw. Dan kalau kita lihat daripada istilah bahasanya sendiri, ialah dakwah itu bermaksud mengajak ataupun memanggil ataupun menyeru. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, kalau kita lihat dakwah itu sendiri, banyak dakwah ini dikaitkan untuk mereka yang sudah pun Islam. Mereka pun yang sudah pun Islam, ataupun saya kata mereka itu jauh daripada Islam. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini ialah mengenai dakwah kepada mereka yang belum Islam, ataupun lain katanya dakwah to non-Muslim. Dan kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Allah berfirman di situ, ud'u ila sabili rabbika bihikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah suruh kita seru kepada manusia ke jalan Allah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara berhikmah. Kalau Allah sebut macam gini, adakah ia satu cadangan ataupun ia satu perintah? Cadangan atau perintah? Hello? Cadangan? Satu cadangan? Maaf? Bila Allah SWT suruh kita menyampaikan contoh, ya, saya bagi satu contoh lagi. Contohnya apabila Allah kata dalam surah Al-Ikhlas, Qul, ataupun dalam surah Al-Kafirun, Qul. Allah suruh kita katakanlah. Katakanlah kepada siapa? Katakanlah kepada mereka yang belum lagi tahu apa itu Al-Quran, siapa itu Allah. Dan ianya itu telah menjadikan tugas kita sebagai umat Islam sebenarnya untuk menyampaikan dakwah ini kepada mereka yang mungkin jauh daripada agama Allah, ataupun mereka yang belum lagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lihat, saya nak kongsikan daripada pengalaman saya sendiri tentang dakwah ini. Sebenarnya dakwah itu bukan susah, tuan-tuan dan puan-puan. Dakwah itu bukan susah. Dakwah itu ikutlah sesuai kemampuan apa yang kita boleh lakukan, mengikut kerangka kemampuan yang kita boleh. Contohnya lah, saya beri contoh. Contohnya tuan-tuan mungkin bekerja di sebuah syarikat, ataupun tuan-tuan buat satu perniagaan. Dalam perniagaan itu mungkin tuan-tuan jual goreng pisang contohnya. Kalau sekiranya kita jual goreng pisang, dan selepas itu kita jual goreng pisang kita jual yang terbaik, kita tak jual yang barang rosak, contohnya satu. Lepas tu kita pastikan kedai kita atau gerai kita itu bersih. Dan apabila datang seorang itu membeli, kita layan mereka dengan senyuman, ataupun sambut mereka dengan cara yang friendly. Ataupun jika mereka beli lebih, kita beri dia satu ekstra sebagai percuma. Dan agak-agak apa agaknya perasaan dia? Dia akan rasa happy, betul? Dia akan rasa happy. Oh, baguslah kedai ni. Aku pergi kat sana, orang Islam ni betul lah, dia sambut aku dengan mesra, dia layanan dia bagus dan sebagainya. Jangan pula kita pergi sana dengan muka yang bermasam, ataupun kita layan orang dengan muka bermasam, contohnya lah. Dan antara lain juga kita boleh buatkan contohnya, dakwah itu ada banyak kepelbagaiannya. Sekiranya kalau kita nampak seorang yang mungkin bukan Islam, dia itu ingin memerlukan sedikit bantuan, contohnya dia sedang angkat barang-barang yang berat untuk melintas jalan, kita juga boleh bantu mereka. Can I offer you some help? Boleh saya perlukan sedikit bantuan untuk anda? Dan dakwah ini, dia sebenarnya semua orang pun boleh buat. Paling mudah sekali cara untuk berdakwah
ialah berikan senyuman. Nabi Muhammad SAW bersabda, senyum itu adalah sedekah. Senyum kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Kadang-kadang apabila kita menyambut orang tu dengan mesra, dengan senyuman, ianya boleh mengubah persepsi orang itu sendiri. Mungkin selama ni dia cakap, oh mungkin orang Islam tu terhadap aku, walaupun aku ni bukan Islam, mungkin ada rasa macam, tak maulah, mesti diorang takkan friendly dengan aku ke apa. Ada semalam satu orang ni daripada Penang, dia sanggup datang daripada Penang pergi ke KL semata-mata nak tanya selanjutnya tentang Islam. Waktu tu saya ada di office itu. Dia tanya saya satu soalan ni dalam keadaan takut, macam takut-takut lah. Dia tanya, bro, kalau saya nak masuk masjid boleh ke? Pasal apa? Dia nak masuk Islam. Dia tanya soalan, bro, tapi saya takut lah bro nak masuk Islam, nak masuk masjid. Macam mana saya nak ambil syahadah saya dalam masjid? Sahabat kita ni, dia berpinang budak ni. Semoga Allah memberi dia hidayah. Amin. Jadi antara lain dia juga yang saya boleh kongsikan, baru-baru ni saya nak kongsi sedikit lah tentang pengalaman saya apabila saya pergi ke Philippines ataupun bumi Filipina ni. Kalau kita lihat tuan-tuan dan perempuan, orang Filipin ni ada muka macam saya tak? Ada tak? Ada muka macam saya. Mungkin kalau kawasan Sabah Sarawak tu lagi dekat kot. Sebab saya ni pun keturunan Banjar, mungkin dari pulau yang Borneo, daripada Matapura, saya punya keturunan Al-Banjari lah kan. Jadi mereka ni semua memang sangat dekat dengan orang Filipin lah sebenarnya. Tengok putih-putih dia sikit, muka dia macam gini. Kalau saya pergi Filipin tuan-tuan dan perempuan, kalau orang berbual dengan saya Tagalog tu biasalah. Kadang-kadang dia seronok nampak saya berbual Tagalog, macam seolah-olah confirm lah saya ni orang Filipin. Tapi saya cakap, saya bukan orang Filipin, saya tak faham, saya faham bahasa Inggeris. Oh, baru cakap, oh sorry. Tapi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah, apabila saya pergi ke bumi Filipina ni tuan-tuan dan perempuan, saya dapat faham daripada orang-orang tempatan, sebenarnya orang-orang Filipin ni dia berasal daripada bangsa Melayu. Bangsa Melayu, orang Filipin. Ikut menurut sejarah dia, dalam satu teori pada abad ke-15 sebelum itulah, Islam telah pun sampai ke bumi Filipina. Islam telah pun sampai ke bumi Filipina, dibawa oleh 10 orang datu. Kalau bahasa diorang tu datu lah, kalau bahasa kita datuk. Dan 10 orang datuk ni dia berasal daripada bumi Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dan amir mereka ataupun leader mereka yang pemimpin mereka, nama dia Datuk Putih. Malah ada juga di kalangan mereka yang saya ingat nama mereka ialah Datuk Sumakwel, Datuk Sulaiman, nama-nama Islam. Dan tuan-tuan nak tahu tak, sebenarnya orang Filipin ni, siapa sebenarnya orang asli mereka? Nak tahu tak? Semua tak ada respon, saya tak mau bagi tahulah. Boleh Okey, baik. Alright. Jadi orang asli, orang Filipin ni, mereka tu macam orang, tahu orang negro tak? Orang kulit gelap tu, tahu? Tapi dia orang jenis yang kecil sikit, macam orang Papua New Guinea. Tahu tak orang Papua New Guinea? Rambut kerinting kecil-kecil, tahu? Itulah sebenarnya orang asli di Filipin. Jadi yang lain-lain tu semua adalah mereka yang mendatang. Dan apa yang saya pelajari ialah, kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan hari ini saya ambil pendapat tuan-tuan dan perempuan, di mana kalau contohnya lah hari ini datang kepada kita salah seorang daripada mungkin sanak saudara kita, ataupun seorang kenalan kita, anak, ataupun mungkin kenalan kita lah senang kata, mereka tu datang, lepas tu mereka bagi tahu kita, encik saya nak murtad, encik saya nak murtad. Apa agaknya perasaan kita kalau ianya berlaku? Contohnya dia itu daripada ahli keluarga kita. Mungkin kita rasa marah, betul? Ataupun kita rasa emosi, kita rasa kesian, sedih. Kenapa kau nak mohon murtad, betul tak? Tetapi apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Filipina tu amatlah sedih bagi saya lah. Mereka itu waktu orang Spanish atau orang Spanyol ni datang, mereka itu dipaksa untuk tinggalkan agama Islam. Mereka itu asal agama Islam tau. Dan bila Spanyol ni datang, apa diorang bawa? Diorang bawa arak,
Diorang bawa kerbau pendek. Tahu kerbau pendek kan? Nama glamour dia lah. Nak cakap dalam masjid segan tak? Betul, Ginzil. Kerbau pendek lah. Jadi mereka ni seolah-olah hilang sejarah keislaman mereka tu. Orang Filipin. Kita biasa dengar tak perkataan Cebu? Ada satu tempat di Filipin nama dia Cebu. Biasa dengar tak? Bukan Cebu Sarawak Cebu di Filipin. Saya difahamkan oleh orang-orang tempatan, pendakwa-pendakwa di sana atau dai-dai di sana. Mereka kata dengan saya, perkataan Cebu ni sebenarnya asal daripada perkataan apa tau? Perkataan subuh. Sebab apa? Dulu orang-orang dulu semua diorang tak ada sekarang macam enjin motorbot dan sebagainya. Mereka tu pakai kapal layar. Dan bila mana mereka sampai dekat dengan pulau itu, yang sekarang dinamai Pulau Cebu tu, diorang akan kata subuh. Pergi singgah subuh. Faham? Pergi singgah subuh. Jadi itulah pengaliran bahasa dari masa ke masa. Jadi nama dia sekarang tu Cebu. Dan baru-baru ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan saya dan juga tim saya daripada AIRA UK dan juga AIRA yang ada di Filipina yang sedia ada. Sekarang ni kami alhamdulillah juga Allah telah memudahkan kita untuk adakan 10 orang pendakwa di sana yang kami bayarkan mereka gaji untuk fokus buat dakwah full time. Tak payah buat benda lain dah. Fokus dakwah kepada orang bukan Islam full time, sampaikan Islam, ajarkan Islam, bantu saudara baru, fokus. Dan baru-baru ni alhamdulillah Allah telah membawa kami satu tim. Allah telah membantu kami bergerak ke Pulau Cebu ni. Kami sempat singgah ke satu pulau yang di utara sekali dekat Cebu itu yang bernama Bantayan Island. Dan di sana kami masuk kampung. Kalau orang Malaysia kita biasa masuk kampung orang asli berdakwah dengan orang asli kan. Tapi orang sana tak. Orang sana bukan macam orang asli. Mereka itu kebanyakan tidak beragama. Kalau orang asli kat sini tidak beragama kan, dia animisme ataupun masih sembah pokok, batu ataupun nenek moyang dan sebagainya. Tetapi orang Filipin ni dia special. Mereka dengan kita dah sangat dekat dah. Dah sangat dekat. Sebab apa? Mereka itu adalah ahlul kitab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah kepada ahlu kitab, datanglah persamaan antara kami dengan kamu, yakni kita apa? Kita sembah Tuhan yang satu. Ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk bagi tahu kepada ahlul kitab ni ataupun mereka orang Yahudi dan juga orang Nasara bahawa Allah itu satu. Kita sama tak? Kita tak mau cari perbezaan, kita cari persamaan. Jadi kita sampai ke Pulau Bantayan ni, alhamdulillah kita bawa sedikit habuan ataupun hadiah untuk membantu penduduk-penduduk di sana. Mereka tu rata-ratanya orang susah. Dan jadi apa kita lakukan ialah selepas kita sampai dekat apabila kita sampai dekat kampung tu, nama kampung tu Obool. Mereka ini semua beragama Katolik. Tahu Katolik Katolik ni apa perbezaan dia ialah Katolik ni dia kalau ikut buku Bible tu mereka percaya ada 73 buku. Tapi tak mau salah faham, 73 buku yang dimaksudkan sini bermaksud chapter. Ataupun macam kalau kita tu nama dia surah. Tapi apa yang beza dia dengan Protestan ialah Protestan cuma percaya 66 buku. Yang lagi 7 tu mereka katakan mereka tidak ikut. Itu perbezaan Katolik dan juga Kristian. Dan lainnya pula, kalau dalam Katolik ini mereka percaya bahawa Mary ataupun Maryam itu adalah ibu Tuhan. Itu perbezaan dia. Dalam Kristian tidak ada. Dan senang sekali kalau kita nak bezakan gereja mereka, ialah kalau Katolik tu kita nampak dekat salib itu ada orang ataupun mereka percaya ada patung yang disalib. Itu biasanya Katolik. Tetapi kalau di agama Kristian tu mereka tidak ada patung itu, hanya salib saja. Boleh faham Jadi apabila kita sampai di sana, kita berkongsikan dengan mereka tentang siapa itu Allah. Yang pertama, siapa itu Allah. Yang kedua, kita terangkan dia siapa itu Nabi Isa AS dalam Islam. Dan mereka ni apabila kita terangkan tentang Nabi Isa, mereka tu jadi seronok.
Jadi seronok kenapa? Sebab mereka itu sudah pun beriman kepada Nabi Isa ataupun Jesus. Setuju kan? Mereka sudah pun beriman. Cuma iman mereka ataupun akidah mereka itu yang berbeza. Dan bila mana kita terangkan apanya yang persamaan dalam Islam dan juga Christianity, mereka itu berlapang dada, mereka itu terbuka hati mereka dan mereka itu menerima Islam. Malah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang saya pergi itu saya dapat saksikan 215 orang masuk Islam serentak. 215 orang masuk Islam serentak. Dan ini semua bukanlah kami hebat, bukan, tetapi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan bantuan Allah sahaja. Dan orang Filipin ni dia ada satu lagi perkara yang saya belajar ya. Mereka itu apabila kita terangkan tentang datuk nenek moyang mereka, mereka itu rasa seronok juga. Ini cara kaedah berdakwah kita dengan orang Filipin. Dia rasa seronok. Kalau contohnya kita bagi tahu dia, kau tahu tak sebenarnya korang ni semua asal Islam. Diorang akan cakap, apa maksud kau? Yelah, datuk nenek moyang kau Islam. Dalam darah kau ni ada darah orang Islam. Dia tak faham. Sebab apa? Apa yang berlaku ialah dalam buku teks mereka masih ada nama datuk-datuk tadi yang saya kata bagi tahu yang 10 tu, tetapi mereka tidak beritahu agama mereka. Dan bila kita terangkan kepada mereka yang asal usul mereka itu mereka datang daripada yang 10 datuk-datuk ni yang mereka kenal, mereka kata, yes, I want to go back to the religion of my forefathers, ataupun aku nak kembali kepada agama datuk nenek moyang aku. Sebab itu dalam istilah bahasa Filipina ini tidak ada bahasa mu'alaf. Tidak ada. Dalam dorang punya bahasa Filipina ni, atau Tagalog, mereka panggil balik Islam. Balik tu kita tahu lah bahasa kita kan, pulang kepada Islam ataupun balik Islam. Itulah istilah bahasa daripada bahasa Tagalog itu sendiri. Dan orang Filipin ni, satu mungkin dorang masih semangat kampung mereka tu masih sangat kuat ya. Bila mana satu kampung ni dah masuk Islam, dia bagi tahu kampung yang lain. Dan kali kedua kami pergi ke sana, alhamdulillah kampung yang sebelah juga pun masuk Islam. Dan itu lagilah menyentuh hati tuan-tuan dan puan-puan. Datang seorang hamba Allah ni, dia dalam keadaan buta. Umur pun saya rasa dah hampir 90 kot. Boleh tengoklah dekat Instagram saya ataupun Facebook saya, ada gambar beliau. Datang tanpa berselipar. Saya nampak dia punya kulit tu macam ada penyakit kulit kot, macam ada sopak-sopak sikit. Dia tak tahu, saya tak tahu dia datang daripada mana. Dia jalan dekat tanah, saya tahu lah kampung-kampung kan ada sebahagian yang jalan dia masih batu-batu merah dan sebagainya. Dia datang kerana sanggup nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, umur 90 tahun, keadaan buta, kulit sopak-sopak, tak ada selipar, datang berjalan hanya nak dengar apa? Nak dengar tentang pasal Islam, apa yang kita nak sampaikan. Dan alhamdulillah di situ pula kawan saya guna kaedah yang berbeza. Dia menggunakan, ini seorang sahabat saya, dia sekarang dengan tim kami juga, nama dia Abu Bakar Arabis. Dia ni, kalau nanti saya ceritakan sedikit tentang latar belakang beliau. Dia menggunakan kaedah di mana orang-orang yang popular ataupun orang-orang yang terkenal di dalam orang Filipin yang telah memeluk agama Islam. Contohnya seorang selebriti, beliau tu telah memeluk agama Islam dan sekarang kini menjadi seorang yang praktikkan agama Islam. Malah presiden dia sendiri yang sekarang ni, Presiden Duterte, dia sendiri pun mengatakan yang dia itu percaya there is only one God. Malah dia sendiri pun mengulangkan, dia melaungkan Allahu Akbar. Presiden dia sendiri, Presiden Duterte, ada video-video dia di YouTube, boleh tengok Jadi bila kita tayangkan perkara-perkara ini kepada mereka, mereka itu jadi kagum. Seolah-olah mesej Islam ni belum lagi sampai kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi sampai. Dan apabila mereka dengar penjelasan daripada sahabat saya itu, pakcik yang tua tadi dengan lagi 38 orang, mereka semua mengucapkan syahadah. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak cerita sikit pasal ganjaran dia, InsyaAllah mudah-mudahan kita semua, Allah bantu kita untuk mendapat ganjaran yang sama. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang itu mendapat hidayah ataupun melakukan kebaikan melalui kamu, atau mendapat petunjuk melalui kamu,
ganjaran dia seperti unta merah. Ataupun di lain hadisnya mengatakan daripada alam dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Maaf, dunia dan apa yang ada di dalam seluruh dunia ini. Ganjaran dia lebih baik daripada itu. Kalau hari ini kita lihat unta merah tu, kalau sekarang kita dapat ganjaran lah, contohnya kita dapat satu unta merah, kita ambil tak? Pasti kita akan tanya, unta merah nak letak kat mana bro? Betul tak? Kau janganlah kasih aku unta sekarang, tak ada orang lagi. Aku mana ada kandang nak letak unta ni, betul tak? Tetapi waktu itu, orang-orang Arab ni, mereka ni sangat menghargai ataupun mereka itu, unta tu adalah satu aset ataupun satu perkara macam contohlah, kalau saya boleh kasih contoh, macam hari ni kita ada Ferrari ataupun kita ada Lamborghini. Macam gitu. Bayangkan kalau Allah beri kita ganjaran begitu. Dan itu bukan hanya habis di situ ya tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran dia. Kalau sekiranya seorang itu masuk Islam dan kemudian dia berkahwin dan dia mengamalkan Islam, setiap apa yang dia lakukan semasa dia sebagai seorang Islam itu, awak dapat share. Awak dapat share dia tanpa mengurangi apa yang dia telah lakukan, pahala dia. Dan bayangkan kalau dia ada keturunan selepas itu, dia ada anak, dia ada cucu, mereka berkahwin, mereka membiak, awak masih ada share juga. Ni macam konsep MLM . Tapi ini bukan MLM yang sekarang ni kat dunia. Ni unlimited MLM, multi level, di mana orang-orang semua selepas itu, disebabkan awak mengajak dia masuk Islam, awak akan dapat ganjaran dia itu. Dan seperti yang saya nak bagi tahu tadi, sahabat saya Abu Bakar ni, dia seorang yang giat aktif, yang saya hormat dia. Dia macam seolah-olah macam satu hero kat sana. Orang dia biasa saja. Dia waktu dulu-dulu, dia muda punya time, waktu dia membesar, dia tu seorang yang beragama Kristian. Dia itu cita-cita dia nak jadi pastor, ataupun lain untuk memudahkan kita faham, nak jadi padri lah. Itulah cita-cita dia. Tetapi Allah sebenarnya ada better plans for him, ataupun ada plan yang lebih baik untuk dia. Allah beri dia hidayah. Dan sekarang dia tu menyebarkan Islam di utara Sibu. Dan Alhamdulillah hari ini, setakat hari ini, Alhamdulillah, saya rasa dia dah bawa 48 kampung masuk Islam. Dia dan tim dia, kurang daripada 10 orang tim dia. Dan dia bukan hanya dia lepas dah mereka tu dah peluk Islam tu, dia terus tinggalkan mereka, tak ada. Mereka hantar tim-tim mereka yang ustaz-ustaz ni pergi masuk kampung-kampung tu, follow up dengan mereka, ajar mereka tentang solat, ajar mereka tentang fardu ain, ajar mereka siapa itu Allah dan sebagainya. Dia tidak berhenti hanya hari ni syahadah, oh semua balik happy-happy, tak ada. Kita follow up dan kita mengajarkan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ajak tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni. Sebenarnya dakwah itu adalah perkara yang mudah. Mungkin kalau siapa yang ada kelapangan, ada masa, ada tenaga, bantulah tim-tim dakwah yang ada dekat Malaysia ini. Kalau kita nak yang dekat lah, kalau mereka ada program-program masuk kampung orang asli ke, ikuti. Ataupun mungkin ada insya-Allah kami akan adakan satu latihan dakwah bagaimana kita nak menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam dengan cara berhikmah. Bolehlah turut serta. Boleh hubungi sahabat saya ni, Nick Izzat. Ni kalau nak tahu, dia tu owner D Classic, tahu? Biasa dengar tak D Classic? D Classic, inilah dia punya owner dia. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah kalau ada peluang dakwah tu, terlibatlah dengan kerja-kerja dakwah ni. Dan mungkin siapa yang ada kelebihan daripada segi kewangan dan sebagainya, bolehlah bantu dan sokong kerja-kerja dakwah ni. Sebab apa yang pendakwa-pendakwa ataupun siapa yang melakukan kerja-kerja dakwah ni di luar sana, apa yang mereka buat tu, insya-Allah awak ada sebahagian awak. Boleh ke insya-Allah? Baik InsyaAllah. Jadi kalau saya boleh tambahkan sedikit sebelum saya habisi ceramah saya ringkas ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan fikirkan tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ringkaskan hadis ni. Pada satu ketika dulu, Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai satu budak Yahudi yang bekerja dengan Nabi. Dan budak ini, satu hari itu dia jatuh sakit. Jadi apa yang Nabi lakukan? Nabi datang melawat dia.
waktu dia tengah nazak itulah. Bila Nabi datang kepada dia, Nabi pergi ke kepala dia. Apa yang Nabi katakan kepada dia ialah, masuklah Islam, terimalah Islam, ucaplah 2 kalimah syahadat. Dan budak ini pula, ada bapa dia di samping, tanya kepada bapa dia, Abi, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Bapa dia tu yang seorang Yahudi kata kepada anak dia yang juga Yahudi ni, berbangsa Yahudi, bapa dia kata, ikutilah Abul Qasim. Dan budak itu masuk Islam. Nabi Muhammad SAW keluar tersenyum. Nabi kata apa? Sahabat tanya kepada Nabi, kenapa Nabi tersenyum? Nabi kata, budak itu telah diselamatkan daripada api neraka. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh mengambil iktibar daripada hadis ini, sebenarnya kalau kita itu tidak ada alasan untuk kita tidak selamatkan orang itu, dan walaupun dia itu sedang nazak. Dan banyak kisah-kisah saya tahu di mana berlaku di mana orang yang pada penghujung nyawa mereka itu, mereka terima Islam. Antara lainnya ialah Brother Lim Jui Sun, bapa dia. Antara lain ada seorang asuh ataupun seorang nenek yang beragama Buddha. Waktu dia nak meninggal dekat Indonesia, sahabat saya sempat syahadakan dia. Dan bayangkan, dah hujung-hujung nyawa ni, dan nazak ni, terima syahadah. Seluruh dosa-dosa dia diampunkan. Dan insya-Allah kalau dia meninggal pun, mudah-mudahan Allah pemudahkan dia untuk masuk syurga. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, saya ingat saya nak buka sesi soal jawab, boleh ke? Boleh ke sesi soal jawab? InsyaAllah ya. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Nak beri laluan kepada azan dulu? Azan dulu ke? Teruskan ya. Okey, baik. Kita teruskan dengan sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan, bolehlah terus tanya kepada saya, insya-Allah. Ada soalan ke? Silakan tuan. Belanja yang banyak, okey. Organisasi, okey, baik. Betul. Baik. Okey, baik. Terima kasih atas soalan tadi. Tuan kita bertanyakan soalan, kita banyak buat kerja-kerja dakwah seluruh dunia. Jadi daripada manakah sumber datang dana itu untuk membiayai kos-kos ini? Betul ke? Sebenarnya macam ini tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita dapat yang boleh membuat kita untuk terus maju ke hadapan melakukan kerja-kerja dakwah ini adalah umat Islam sendiri. Apa yang kita kumpulkan daripada sumbangan mereka. Sumbangan mereka di mana mereka sumbangkan untuk mereka yang mereka yang buat kerja-kerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah kita kumpul dana. Kita ini bukan satu institusi. Okey. Nak azan dulu ke? Teruskan. Okey, baik. Kita kasih dia ni. Lama juga dia ni. Okey, alright. Jadi segala pembiayaan itu adalah sebenarnya daripada sumbangan daripada orang umum, daripada masyarakat Islam kita sendiri yang kami kumpulkan, di mana organisasi kami manfaatkan dia untuk lakukan kerja-kerja dakwah bukan hanya di UK tetapi di seluruh dunia. Malah kalau kita lihat banyak organisasi tempatan juga mereka melakukan perkara yang sama. Mereka kumpul dana dan orang lanjutkan kerja-kerja dakwah.
Sebenarnya itulah saya kata tadi, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada kelebihan tapi tak ada masa nak buat dakwah, bolehlah sumbang kepada mana-mana organisasi yang buatkan ataupun lakukan kerja-kerja dakwah. Sebenarnya faedah ataupun manfaat daripada apa yang mereka lakukan tu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat Allah akan ganti dengan ganjaran yang sangat besar. Baik, harap dapat menjawab. Satu cadangan, silakan tuan. Baik, terima kasih kepada tuan kita. Satu cadangan yang bagus, di mana tuan kita cadangkan kalau sekiranya sesiapa yang mungkin mempunyai perniagaan ataupun ada kelebihan daripada sudut kewangannya, bolehlah salurkan kepada organisasi-organisasi ini untuk lanjutkan aktiviti-aktiviti mereka. Betul ke tuan? Itu yang tuan masukkan kan? Okey, saya faham. Okey, kirakan daripada kalangan orang-orang yang buat kerja dakwah ni, mereka juga terlibat dengan kerja-kerja bisnes. Macam itu maksud tuan? Okey, baik. Dia macam gini. Kami, kalau dekat UK tu, ni saya bagi tahulah sedikit latar belakang tentang mereka. Ada sebahagian mereka tu, mereka memang betul-betul tak ada masa nak buat dakwah. Diorang cakap, aku tak pandai cakap dan aku pun tak tahu apa nak buat. Aku tengok dia, aku seronok, tetapi aku nak kerja sungguh-sungguh, di mana sebahagian daripada gaji aku ni aku nak berikan kepada organisasi ini sebab aku percaya mereka boleh buat kerja. Mereka percaya dan yakin budak-budak siapa yang dia beri ni boleh buat kerja. Dan yang kalau daripada kalangan tu, macam saya jugalah, kalau sekiranya saya dah terlibat dengan perniagaan ataupun sahabat-sahabat saya terlibat dengan perniagaan yang buat dakwah ni, saya rasa masa untuk dakwah jadi singkat kot. Masa untuk dakwah jadi singkat. Sebab itulah, alhamdulillah, Allah pemudahkan organisasi kami. Dia berikan kemudahan kepada pendakwa-pendakwa ini untuk lepaskan mereka daripada apa-apa urusan dunia ni, hanya fokus dakwah kepada mereka yang bukan Islam. Itulah matlamat utama. Dia tak nak kita menyimpang pergi buat perniagaan sendiri ke, buat kerja lain. Dia bebaskan kita daripada pekerjaan itu, dia buatkan kita jadi fokus hanya kepada dakwah kepada orang bukan Islam itu. Jadi ada fokus. Jadi kalau ada sahabat-sahabat di sini yang ada bisnes ke apa, kalau ingin menyumbang, tak boleh buat dakwah daripada segi apa, tak tahu macam mana nak buat, bolehlah insya-Allah sumbang kepada mana-mana organisasi dakwah pun, untuk membantu mereka untuk lanjutkan kerja-kerja dakwah insya-Allah. Baik tuan. Terima kasih. Okey, seterusnya, ada soalan lagi? Ada soalan? Silakan tuan. Okey, satu soalan yang bagus, di mana Tuan Haji kita tanyakan, kalau di Malaysia ini sudah sampai ke setakat mana aktiviti-aktiviti dakwah ini. Kalau saya, apa yang saya lihat sendiri, alhamdulillah dekat bumi Malaysia ni Allah berkahi dengan banyak organisasi yang terlibat dengan kerja dakwah. Kalau di Kuala Lumpur tu memang ada banyak yang saya kenal, ada buat program-program seperti dakwah di lapangan, termasuk juga tim saya ada tim sukarelawan yang buat program-program. Contohnya baru-baru ni kita ada aktiviti street dakwah di Dataran Merdeka, dan juga ada lagi banyak-banyak organisasi. Dan ada juga yang saya pernah lihat organisasi dakwah, iaitu mereka khusus kepada orang asli. Contohnya baru-baru ni saya pergi dekat mana tu, saya lupa, dekat Kelantan ni. Mereka memang fokus hanya kepada orang asli. Dan saya rasa yang amat diperlukan lah kalau dakwah ni lebih kepada timur Malaysia. Minggu lepas saya ada di Tawau. Kami buat program pertama, iaitu menyampaikan Islam dekat masyarakat Cina dekat sana. Hari pertama tu kita buat latihan dakwah, bagaimana teknik, macam mana kaedah untuk berkongsikan maklumat tentang Islam kepada mereka yang bukan Islam. Kita buat latihan 1 hari. Terangkan macam mana, kenapa dakwah itu penting, macam mana kita nak terangkan Allah itu siapa, bagaimana kita nak beritahu mereka tanpa berdebat,
Maaf kata, kadang-kadang kita berdakwah, kadang-kadang kita nampak orang selalu berdebat. Orang cakap aku nak berdebat macam ini tak lepas bro. Ni semua kategori Syekh Ahmad Didat ataupun Dr. Zakir Naik lah. Ilmu mereka tu dah memang tinggi kat sana. Kita sebenarnya tak perlu tu pun semua. Kita ambil ilmu yang kita ada dah cukup dah. Malah Nabi Muhammad SAW bersabda, balighul anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat saja. Jadi apa yang kami buat ialah selepas latihan itu, hari keesokannya kami pergi turun ke lapangan dan kongsikan brosur dakwah itu saja. Dan saya rasa memang kat sana tu sangat memerlukan lah. Kalau siapa-siapa ada ke lapangan, pergilah sana, buat dakwah insya-Allah. Dan dekat Semenanjung saya rasa alhamdulillah banyak tim-tim yang bergerak, banyak organisasi. Alhamdulillah saya memang macam kata, walaupun saya seorang Singaporean ataupun saya orang Singapura, saya memang kagumlah dengan melihat aktiviti-aktiviti dakwah dekat Malaysia ini sendiri. Baik, seterusnya insya-Allah. Ada soalan? Okey, saya ada satu soalan. Tertulis ke? Sebelum saya ambil soalan tertulis, mungkin saya boleh ambil satu soalan ke? Daripada Muslimah ada ke? Okey. Kalau tak ada soalan, insya-Allah saya ingin menjemput sahabat-sahabat semua yang ada kat sini, kalau boleh singgahlah untuk forum kami di Dataran Bandaraya. Selepas ni saya akan terus pergi ke sana, di mana saya dan Brother Lim Jui Sun dan juga termasuk Ustaz Azaria bin Muhammad Alawi, kami akan mengadakan satu forum yang bertajuk Azam Tahun Baru, di mana kami nak dedahkan bagaimana kita nak menyampaikan Islam itu dan juga apakah teknik-teknik yang boleh kita pelajari untuk menyampaikan Islam. Boleh ke? InsyaAllah kalau siapa-siapa yang ada masa, program dia akan start pukul 9. Jadi kalau siapa-siapa yang ada ke lapangan, bolehlah ikuti program kami selepas ini di sana ya. Di Dataran Bandaraya, hadapan Pejabat Mara Kelantan. Baik. Saya rasa setakat di sini saja perkongsian saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir, terutama sekali kepada pihak Masjid As-Sadiqin yang telah menjemput saya. Dan saya ingin memohon maaf sekiranya ada salah ataupun terkasar dalam pada penyampaian saya. Tidak lain itu bukan saya memohon maaf sekiranya saya ingin menyampaikan apa yang saya patut sampaikan. Dan yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Dan insya-Allah ada peluang dan ruang kita akan berjumpa lagi. Dan akhir sekali, sebelum saya terlupa, ada sesiapa yang terminat untuk membeli buku-buku bagaimana kita nak menyampaikan dakwah, bolehlah rujuk pada buku-buku yang telah ditulis oleh Brother Lim Jui Sun. Macam contohnya 7 soalan berkenaan asas-asas agama Kristian, bagaimana kita nak menerangkan kepada mereka, bagaimana kita nak memahami agama mereka, dan bagaimana kita nak berdakwah kepada mereka, menjemput mereka untuk kenal Islam. Ini salah satu buku dia. Dan yang kedua ialah soalan-soalan contemporary. Contohnya saya beri, kalau seorang datang kepada kita tanyakan, bro, saya nampak you orang semua tak ada sembah berhala, tetapi saya nampak you orang dekat Kaabah sembah Kaabah. Macam mana you nak terangkan kepada saya? Contohlah, saya beri contoh. Ada jawapan-jawapan dia di sini di dalam soalan contemporary, dan termasuk juga daripada orientalis, bagaimana mereka mengatakan yang Nabi Muhammad SAW bernikah dengan Aisyah pada umur yang muda. Bagaimana kita nak menjelaskan kepada mereka supaya mereka itu faham apa yang sebenarnya ada dalam pada Islam. Dan juga ada satu lagi buku yang terakhir ini, iaitu buku Keaslian Al-Quran. Ini memang saya recommend lah. Sebab apa? Ini akan membantu kita mempertingkatkan lagi iman kita. Contohnya, kalau sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak menerangkan kepada orang bukan Islam bahawa Al-Quran itu adalah asli? Ataupun bagaimana kalau orang Islam tanya kepada kita, bagaimana kau tahu Al-Quran kau itu benar? Jawapan dia semua ada di dalam sini, InsyaAllah. Baik, dari itu saya akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.